Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan memberi penerangan berkenaan dengan tugasan kedua kami untuk subjek HCE 2053, iaitu berkenaan dengan gaya keibubapaan jenis neglect. Untuk bahagian pengenalan, yang pertama, ibu bapa atau penjaga yang bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak mereka. Dalam sesebuah keluarga, ibu bapa adalah penjaga yang paling bertanggungjawab dalam mendukung amanah untuk menjaga, melindungi dan membendung kesejahteraan kanak-kanak dari segi fizikal, psikologi mereka. Yang kedua ialah mendidik dan membentuk dengan nilai-nilai murni. Juga menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk menjaga dan membentuk kanak-kanak dengan nilai-nilai murni agar mereka hidup dalam keadaan yakin dan penuh beradab. Yang ketiga, kanak-kanak yang bermasalah perlu mendapatkan rawatan psikologi. Jika seseorang kanak-kanak mengalami masalah dengan tingkah laku, personaliti, pendidikan dan kesihatan mental, mereka perlulah mendapatkan pemeriksaan dan perubatan yang terbaik oleh pakar dan kaunselor. Dalam pada itu, mereka akan mencari tahu punca sebenar perkara ini terjadi. Hal ini demi menjaga kesejahteraan hidup kanak-kanak tersebut daripada menjadi lebih parah. Yang keempat ialah didikan yang terbaik sangat diperlukan. Perkembangan kanak-kanak yang baik dan sejahtera bergantung kepada hubungan sesebuah kekeluargaan dan gaya keibubapaan yang diamalkan. Oleh itu, didikan yang terbaik sangat diperlukan untuk dicurahkan kepada kanak-kanak. Yang kelima ialah ibu bapa perlu mengaplikasikan gaya keibubapaan yang betul. Ibu bapa perlu mengaplikasikan gaya keibubapaan yang betul demi menjadikan anak-anak mereka seorang kanak-kanak yang terbaik. Namun, jika sebaliknya, ia akan membuatkan kanak-kanak tertekan, takut, risau dan mengalami kecelaruan emosi yang lain. Gaya keibubapaan neglect bermaksud ibu bapa kurang menekankan kawalan dan kemesraan. Ibu bapa ni dia tak letakkan sebarang peraturan untuk kanak-kanak ni. Jadi kanak-kanak ni boleh terlibat dalam macam-macam aktiviti. Contohnya macam aktiviti yang tidak dapat dikawal lah. Contoh dia macam juana. Kanak-kanak juga boleh boarding sekolah sebab ibu bapa dia memang tak ambil kisah langsung. Desakan dan respon daripada ibu bapa juga rendah lah. Maksudnya ibu bapa ni dia tak ambil kisah tu satu hal dah. Lepas tu dia macam tak tanya pun pasal harian kanak-kanak tu. Contoh dia tak tanya khabar. Dia tak tanya khabar kanak-kanak tu. Dia tak tanya apa aktiviti kanak-kanak tu hari ni. Jadi kanak-kanak pun rasa diri dia tu macam tak ada tempat untuk bergantung. Jadi di sini macam kita dapat tengoklah ibu bapa ni memang bersikap acuh tak acuh lah dekat kanak-kanak tu, dekat anak-anak mereka. Jadi kanak-kanak ni akan lebih cenderung untuk kurang keyakinan diri. Lepas tu dia akan cari lingkungan yang baru. Tapi lingkungan tu bukan lingkungan yang baik. Maksudnya lingkungan yang tidak baik. Contohnya dia cari kawan-kawan yang terlibat dengan dadah, terlibat dengan arak. So dari situlah dia boleh luahkan segala perasaan dia. Sebab ibu bapa dekat rumah tak nak dengar segala luahan mereka. Seterusnya punca yang menyebabkan gaya keibubapaan neglect ni. Jadi kita ada 3 punca. Yang pertama, terlalu leka dengan gadget. Macam yang kita tahu, gadget ni memang benda yang paling famous lah dalam dunia ni. Memang gadget ni yang terlibat dengan gadget ni tidak kira umur. Maksudnya dari yang muda sampai yang tua memang akan terlibat dengan gadget ni. Punca yang kedua ialah ibu bapa terlalu sibuk dengan urusan kerja. Okey, sebagai contoh, ibu bapa ni dia pergi kerja pagilah. Biasanya dalam pukul 8 macam tu kan. Pukul 8. Lepas tu patutnya dia dah balik dah dalam pukul 4, pukul 5 macam tu. Tapi dia lebihkan waktu untuk sampai larut malam. Jadi dia memang tak ada masa untuk main dengan anak-anak dia. Dia tak ada masa untuk bagi perhatian untuk anak-anak dia. Sebab bila kita dah balik malam ni, kita dah penat kerja. Jadi kita memang dah tak ada masa dah untuk main dengan anak-anak. Jadi memang kita pun dah penat dah kerja seharian kan. Jadi kita pun balik tu mungkin kita terus tidur. Jadi ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja ni, dia memang tak dapat nak bagi perhatian sepenuhnya lah dekat kanak-kanak. Mungkin dalam sehari tu kita boleh kira berapa patah
tak dapat dinafikan lah, kerja tu memang satu tanggungjawab untuk ibu bapa. Tapi sebenarnya dekat rumah tu ada benda, ada tanggungjawab yang lagi besar dekat rumah tu, tunggu dia untuk balik dan main dengan dia, untuk dapat kasih sayang daripada dia. Punca yang terakhir ialah ibu bapa kurang berminat untuk melayan kerenah kanak-kanak. Punca yang ketiga ni memang kebanyakan ibu bapa dalam dunia ni ada ciri-ciri punca yang ketiga ni, sebab dia malas nak layan kerenah kanak-kanak. Lepas tu dia malas nak layan kerenah kanak-kanak tu dah satu. Lepas tu dia rasa yang layan kanak-kanak ni buang masa dia, lepas tu buang tenaga dia. Bila kanak-kanak panggil dia main, dia cuma cakap, "Pergilah main seorang-seorang, pergilah main dengan kakak, pergilah main dengan abang." Jadi kanak-kanak tu dah terbiasa keseorangan, dah terbiasa tanpa ibu bapa. Jadi kanak-kanak tu pun rasa macam diri dia tak disayangi, tak dilindungi, sebab dia tak ada tempat untuk dia rasa selamat. Sebab ibu bapa dia sendiri tak nak main pun dengan dia, ibu bapa dia sendiri tak nak layan pun dia. Kesan gaya keibubapaan neglek ke atas kanak-kanak ini memberi impak yang negatif kerana kanak-kanak menjadi mangsa dalam pengabaian kesan daripada perlakuan ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Jadi kanak-kanak lebih cenderung mempunyai harga diri yang rendah dan kurang berkeyakinan diri. Selain itu, fizikal kanak-kanak juga akan terbantut dan sentiasa lapar dan letih, malahan mereka juga sentiasa dalam keadaan kotor dan tidak terurus. Ini berpunca kerana ibu bapa yang mengabaikan anak-anak mereka dan akan mengakibatkan kanak-kanak akan hilang kepercayaan terhadap ibu bapa mereka. Seterusnya, perlakuan kanak-kanak akan agresif dan terlibat dalam aktiviti sosial yang tidak baik. Perbuatan kanak-kanak ini sebenarnya mencerminkan kekecewaan mereka terhadap ibu bapa yang tidak memberi kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Berkaitan gaya keibubapaan dengan isu semasa pula ialah anak-anak menjadi lebih cenderung kepada impulsif, suka memberontak, agresif dan lain-lain lagi. Sikap anak-anak yang macam ni kita seharusnya berada dalam fasa berjaga-jaga supaya mereka tidak menjadi lebih teruk, dan ibu bapa perlu melakukan langkah yang sebaik ini untuk anak-anak. Yang kedua pula ialah kerap berlaku kes jenayah seperti dadah, pembuangan bayi, penzinaan, merompak, merogol dan kahwin lari. Kes-kes tersebut selalu menjadi isu daripada dulu sehingga sekarang, dan kes ini juga semakin hari semakin meningkat. Bukan itu sahaja, anak-anak yang masih bersekolah mungkin akan bermasalah terhadap disiplin, juvana, membuli dan sebagainya. Kes ini juga sama banyak dan sama meningkat seperti kes-kes yang tadi. Hal ini kerana sebab faktor pengabaian daripada ibu bapa yang melepaskan tangan daripada tanggungjawab terhadap anak-anak. Secara kesimpulannya, gaya keibubapaan merupakan faktor yang memainkan peranan penting dalam membentuk kanak-kanak untuk menjadi masyarakat yang produktif pada masa akan datang. Oleh itu, setiap gaya keibubapaan yang dipraktikkan oleh ibu bapa perlu berasaskan keperluan kanak-kanak tersebut dan mempunyai penerapan bimbingan dan sokongan yang sewajarnya untuk membantu perkembangan kanak-kanak. Seterusnya, semua jenis gaya keibubapaan ini mempunyai pelbagai kesan ke atas kanak-kanak, dan perkara yang paling penting adalah untuk melihat dan menilai kesesuaian sesuatu gaya tersebut dengan penerimaan kanak-kanak. Namun, kebanyakan ibu bapa sering sibuk dengan pekerjaan dan memilih gaya keibubapaan tanpa memikirkan penerimaan kanak-kanak terhadap gaya tersebut. Walaupun gaya neglek ini mempunyai sedikit kebaikan dalam sesetengah situasi, namun kelemahan yang wujud daripada kekurangan responsi daripada ibu bapa boleh memburukkan keadaan dan perkembangan kanak-kanak tersebut. Oleh itu, ibu bapa seharusnya mengutamakan peranan mereka dan membuat pembahagian masa. Hal ini supaya ibu bapa dapat lebih mengenali tingkah laku anak-anak mereka dalam membantu memilih gaya keibubapaan yang paling sesuai. Penggabungan beberapa jenis gaya keibubapaan turut boleh diaplikasikan oleh ibu bapa untuk melihat gaya paling tepat dalam membantu perkembangan anak-anak mereka. Akhir kata, walau apapun gaya keibubapaan yang digunakan, ibu bapa seharusnya mengekalkan hubungan yang positif dengan anak-anak dan menjalankan tanggungjawab mereka sebaik yang mungkin.